Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Saya ucapkan selamat berbahagia selalu. Salam ceria, salam muhibah daripada kami Al-Kuliah setiap petang Jumaat, dan hari ini 22 Oktober 2010 bersama dengan 14 Zulkaidah 1431 Hijrah, dan saya ucapkan selamat belayar dan selamat berlepas kepada jemaah-jemaah haji yang ingin menyahut menjadi tetamu Allah SWT di tanah suci Mekah dan Madinah. Syabas kepada anda sebab terpilih untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Mudah-mudahan yang tidak sampai lagi seruan untuk jadi tetamu Allah, insya-Allah pada tahun-tahun hadapan anda juga akan terpilih untuk menjadi tetamu Allah di tanah suci satu ketika nanti, insya-Allah. Dan tuan-tuan puan-puan, seperti biasa Al-Kuliah akan menampilkan maklumat, informasi, ilmu pengetahuan dan hukum hakam yang berkaitan dengan perkara-perkara yang lama ataupun isu-isu yang baru yang diketengahkan oleh para sarjana, para ulama, cendekiawan, dibincangkan, dibahaskan dalam forum-forum dan sebagainya. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, dengan adanya Al-Kuliah, mudah-mudahan kita menjadi insan yang terbaik yang boleh beri manfaat kepada orang lain, menjadikan hidup kita bermanfaat dan menjadikan hidup orang lain pun bermanfaat juga. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia lah manusia yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Dan kalau anda ada persoalan, ada orang kata apa, permasalahan untuk diajukan kepada kami, sila ajukan kepada kami dengan email kepada kami ataupun SMS kepada kami, dan kami akan bacakan soalan anda. Dan insya-Allah dua soalan yang bertuah pada petang ini, Pustaka Salam telah bermurah hati untuk menyumbang 7 jilid kitab fiqh, 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Jadi anda bertuah insya-Allah kepada anda yang soalannya menepati orang kata apa, tajuk kita pada petang ini. Syabas kepada anda. Melihatlah Al-Kuliah pada petang ini dengan handphone di tangan anda ataupun laptop untuk emailkan SMS kepada kami, ya. Dan juga terima kasih kepada siapa lagi, penaja kita Di Hatiku, produk Di Hatiku yang orang kata apa, sentiasa bersama dengan Al-Kuliah Sabah Minggu, dengan kopi gojinya, dengan kismis doanya, dengan jus-jusnya yang jus puteri, macam-macam lah jus puteri, putera dan sebagainya yang baik, berkhasiat, rasanya pasti menyengat. Yang tertera di kaca TV anda sekarang, bolehlah hubungi, ya, nombor handphone tersebut. Dan juga terima kasih kepada yang memang yang menampilkan maklumat yang insya-Allah memberikan yang terbaik dari kita, ya, Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Galeri Ilmu Sendirian Berhad yang memang terkenal dengan dua majalah ini, Anis dan juga Asuh, untuk bentuk wanita-wanita yang salihah dan bentuk zuriat-zuriat yang saleh dan salihah. InsyaAllah bacalah. Mudah-mudahan anak-anak kita memang suka sebab dia orang kata apa, dia menarik minat kanak-kanak untuk baca Asuh. Dan juga terima kasih kepada siapa lagi, ya, Aifa Health Sendirian Berhad dengan orang kata apa, insulin atau penawar untuk penyakit kencing manis. Bagi mereka yang ada masalah kencing manis, diabetes, bolehlah mencuba berikhtiar dengan Aifa Health Sendirian Berhad. Yang terbaik untuk kita akan cari insya-Allah, tetapi yang menyembuhnya lah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kepada peminat-peminat setia, ni penaja kita yang seterusnya, untuk penonton-penonton dalam studio pada petang ini, iaitu Bihun Sufi. Bihun Sufi ini memang setia bersama Al-Kuliah dan rasa pun sedap. Untuk makluman, kini telah dibuka pusat edaran Bihun Sufi wilayah utara di Ipoh, Perak, Darul Rizwan. Usahawan-usahawan Muslim di utara tanah air yang berminat untuk menjadi pengedar dan pemborong, SMS-kan nama dan lokasi ke talian 019 300 7088. SMS saja, ya. Dan Facebook Bihun Sufi. Terima kasih Bihun Sufi. Dan untuk anda semua, ya, sebelum kita selusuri apakah topik kita, apakah tajuk kita pada petang ini, apa kata kalau kita lihat dulu visual ini. Silakan.
Alhamdulillah, tuan-tuan puan, itulah satu anugerah yang memang sangat bernilai buat kita. Apapun tuan-tuan puan bila sebut derma ni, kita lihat di Malaysia memang ramai dermawan-dermawan yang suka berderma dan memang ganjaran cukup besar pada mereka yang berderma ini. Dan kalau kita lihat di Malaysia ni, orang suka menderma tapi dalam derma yang begitu terhad. Contohnya orang derma duit, orang derma wang ringgit. Kalau biasanya penjual-penjual yang pasar malam kadang-kadang kuih muihnya tak habis didermakan kuih muihnya ke masjid dan surau. Kadang-kadang orang dermakan perabot rumah yang tak digunakan, ada dermakan plekat, ada derma lembu korban ke Kemboja, ada derma darah. Tapi kadang jarang-jarang kita dengar sebab barangkali isu ni isu baru, iaitu derma organ. Itulah topik kita petang ini, derma organ. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk menjawab persoalan ini dan untuk mengupas persoalan ini, kita telah jemput dua orang panelis yang memang saya lihat gabungan cukup mantap. Seorang daripada sudut hukum agama, seorang lagi daripada sudut orang kata apa, perubatannya sendiri. Jadi saya perkenalkan siapakah ahli panel kita pada petang ini. Yang pertama ialah yang bahagia Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga panelis kita yang akan bercakap dari segi orang kata apa, pendermaan, dari segi perubatannya. Siapakah beliau? Iaitu Datin Dr. Fadilah Zawiyah Lela Yasmin Mansur, Ketua Penyelaras Klinikal Kebangsaan Perkhidmatan Perolehan Organ dan Tisu Pusat Sumber Transplant Nasional. Assalamualaikum Datin Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kebiruan hari ini. Keceriaan. Keceriaan, kebahagiaan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat tajuk kita dalam perempuan tentang derma organ ini, satu bagi mereka yang baru mendengar ialah satu perkara yang sangat baru. Tak pernah buka dalam kitab-kitab yang dulu-dulu, kitab-kitab kuning kan, ada kisah tentang derma organ. Apa pun bukan saya nak mengupas tajuk ini. Cuma saya nak tanyalah kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Kalau kita lihat dari perspektif Islam lah, di manakah puncanya, apakah puncanya diharuskan derma organ? Barangkali Ustaz boleh cerita daripada awalnya, fatwa-fatwa ke, sebab-sebab kenapa diharuskan berlakunya pendermaan organ. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi, yang dihormati Datin Doktor, panelis gandingan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, penonton di studio dan juga penonton di rumah. Alhamdulillah. Pada petang ini kita nak bicarakan satu persoalan yang penting berkenaan dengan derma. Dan sebagaimana disebutkan tadi, bukan derma biasa ini. Tapi kita nak dermakan satu perkara yang sangat penting dalam diri kita, iaitulah sebahagian daripada organ badan kita. Cumanya dalam melihat kepada asas, sama ada ia adalah harus ataupun boleh, tidak boleh ataupun harus ini, saya melihat ada sedikit perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Kerana apa? Kerana sebenarnya tuan-tuan puan-puan, ia merupakan satu masalah yang baru sebenarnya. Kalau kita kaji pandangan para ulama silam, misalnya daripada zaman para sahabat, daripada zaman para ulama mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, saya kira ia tak wujud lagi persoalan tersebut. Dan bila perubatan moden menunjukkan kepada kita ada kebolehan untuk memindahkan organ badan seseorang kepada badan insan yang lain. Misalnya proses itu bermula sekitar tahun 1950-an ataupun 1960-an, barulah ulama-ulama ditanya tentang bagaimanakah keharusannya di dalam hukum syarak. Dalam masalah ini, yang pertama sekali ia merupakan satu masalah ijtihad di kalangan para ulama. Maka ada di kalangan para ulama yang menyatakan hukumnya tidak boleh sama sekali. Saya terjumpa satu buku yang risalah kecil ini menyebut tentang hukumnya adalah tidak harus. Ini buku ini diterbitkan tahun 1960-an. Akan tetapi para ulama terus lagi mengkaji, menilai hukum-hukum dari sudut Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berasaskan kepada kaedah-kaedah syarak, ada qawaid fiqahnya, usul fiqahnya dan sebagainya. Dan akhirnya para ulama kontemporari hari ini melihat di sana ada keharusan. Bukan sekadar seorang dua ulama, tetapi badan-badan fatwa, termasuklah Majlis Fatwa Kebangsaan di Malaysia dan juga Majlis Fatwa Negeri juga telah berfatwa bahawa ada keharusan untuk pendermaan organ. Jadi dari sudut hukumnya tidak ada masalah. Asasnya apa? Asasnya kita melihat kepada dalam Islam ini, asas yang pertama sekali ialah al-aslu fil asya'i al-ibahah.
asal sesuatu perkara dalam agama ini adalah keharusan. Selagi mana tidak ada larangan dalam Islam, dalam Quran pun tidak melarang, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak melarang, maka asalnya adalah harus. Itu asas yang pertama. Asas yang keduanya, kita melihat bagaimana tubuh badan kita ini dikiaskan oleh para ulama sebagaimana kita menderma dengan wang ringgit. Kita bagi pakaian kita, kita bagi makanan yang ada daripada kita, kita bagi duit yang ada kepada kita, samalah juga dengan organ badan kita. Kerana apa? Kerana semuanya ini walaupun ia milik Allah Subhanahu wa taala, pakaian kita pun asalnya daripada Allah, makanan pun daripada Allah. Hatta yang Allah Taala kurnia pun hak mutlaknya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala, termasuklah tubuh badan kita juga adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Taala pinjamkan kepada kita. Maka di sana ada keharusan untuk kita tasarrufkan, untuk kita gunakan perkara yang telah diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengikut keadaan-keadaan yang baik, termasuklah dalam pendermaan organ ini. Cumanya para ulama meletakkan syarat kepada kita supaya berhati-hati dalam proses pendermaan organ ini. Antara syarat yang ulama letakkan ialah janganlah sampai orang yang nak derma tu mati pula. Misalnya kita katakan jantung ada satu. Saya pun tak pasti kalau kita buang jantung ni mati ataupun tidak kan. Jadi dia beria nak derma, saya nak derma jantung saya. Bila? Sekarang saya nak derma. Esok buat operation terus umpamanya terus. Dia mati nak bagi orang lain hidup. Itu tak boleh. Tetapi jangan sampai mengorbankan orang yang nak bagi itu. Itu antara syarat yang diletakkan oleh sebahagian para ulama. Jadi asasnya adalah harus. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih bagi Ustaz Muannizam Abdul Qadir. Jangan sampailah kita mati pula ya. Okey, kecuali bagi mereka yang dah memang dah sampai masanya, orang kata dah sampai kata mati otak. Okey, apa pun saya balik yang bahagia Datin doktor lah tentang masalah derma organ ni Datin. Kita lihat, saya lihat di TV lah macam-macam promosi ada di TV. Dalam surat khabar pun memanglah banyak promosi tentang dermalah organ anda. Dalam radio pun dermalah organ anda. Adakah sekarang kita terdesak doktor? Negara kita gawat sangat perlukan organ. Barangkali doktor boleh sebut tentang statistik lah. Yang nak organ berapa, yang mendermanya berapa. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para hadirin yang dirahmati Allah. Sebenarnya memang keperluan untuk pendermaan untuk mendapatkan organ ini memang begitu tinggi. Sebab kalau kita lihatlah di kalangan mereka yang memerlukan buah pinggang umpamanya, sekarang ni kita ada lebih daripada 24,000 pesakit yang menjalani rawatan dialisis. Rawatan dialisis ini adalah rawatan alternatif. Pesakit masih lagi boleh bertahan dengan dialisis. Tetapi kalau kita lihat tiap-tiap tahun ada lebih daripada 4,000 pesakit baru yang kegagalan buah pinggang. Kenapa? Sebab kita tak jaga makan kita. Kita makan benda manis, kita dapat diabetes, kita tak jaga darah tinggi kita, kita makan ubat-ubat yang sepatutnya kita tak patut makan. Ini termasuklah jamu-jamu, obat sinsir ataupun obat macam Ponstan yang kalau kita ambil untuk perkara-perkara yang sakit-sakit yang kecil boleh merosakkan buah pinggang kita. Jadi untuk buah pinggang saja dah 24,000 pesakit yang mendapatkan rawatan dialisis, dan daripada ini hampir 11,000 memang sesuai untuk mendapat pemindahan organ, dan ada 5,000 yang memang menunggu dengan secara aktif untuk mendapatkan organ. Itu untuk buah pinggang. Dan bagi buah pinggang, pesakit-pesakit kegagalan buah pinggang ini memang ada dia boleh bertahan dengan dialisis, jadi dia boleh hidup. Tapi bagi mereka yang kegagalan jantung, kegagalan hati, kegagalan paru-paru, tanpa pemindahan organ, mereka tak ada harapan, mereka meninggal saja. Dan memang ramai yang menunggu dan meninggal. Satu daripadanya kita baru terbaca, ini bukan orang Islam, Cik Winnie Chen, 2 tahun setengah dia menunggu. Dia ada anak seorang, tapi akhirnya tak bersampaian, dia meninggal dunia. Dan pada statistik kita sekarang ni, untuk jantung saja ada 39 orang yang meninggal dunia menunggu mendapatkan buah pinggang, mendapatkan jantung. 19 orang yang menunggu mendapatkan paru-paru yang telah meninggal dunia, dan lebih kurang 15 orang
15 yang menunggu mendapatkan paru-paru yang telah meninggal dunia dan 19 orang yang menunggu mendapatkan hati yang telah meninggal dunia. Jadi memang keperluannya memang tinggi, memang terdesak. Tetapi mereka yang menderma tu memang kurang. Kalau kita lihat daripada segi pendermaan selepas kematian, daripada tahun 76 sehingga sekarang kita hanya ada 300 dan 1 penderma yang telah menderma selepas kematian. Seorang penderma itu mungkin menderma banyak organ. Tetapi dengan pendermaan ini juga tiap-tiap tahun hanya mungkin 40 atau 60 orang pesakit yang kegagalan buah pinggang yang boleh mendapatkan pemindahan buah pinggang. Jadi maknanya banyak ataupun ramailah orang sedang menunggu queue sekarang ni doktor. Memang untuk menunggu. mendapatkan derma organ daripada mereka yang masih hidup dan ataupun yang orang kata apa yang bermurah hati untuk membantu mereka. InsyaAllah tuan perempuan ya, kita bincang lagi dengan detail, dengan panjang lebar selepas kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang setia dengan kami dan setia dengan derma organ yang paling penting sebenarnya. Dan kita bicara dari segi hukum agama dan dari segi perubatan ataupun kesihatan itu sendiri. Dan untuk makluman anda semua, kita ada 2 kumpulan penonton dalam studio. Jadi besar studio kita, boleh muat 2 kumpulan penonton. Yang pertama ialah daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia AADK yang orang kata datang untuk menunjukkan sokongan moral kepada anda semua yang berada di rumah untuk terus derma organ. Dan juga terima kasih kepada kaki tangan bahagian kesihatan Kementerian Kesihatan yang pun datang ke sini untuk tunjukkan orang kata sokongan moral kepada penderma dan penerima, insya-Allah. Ya, okey, saya dalam blok yang kedua ini nak ambillah soalan-soalan penonton. Kalau ada yang nak tanyakan kepada yang bagi ustaz, silakan. Puan Jamaliah Karyo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanyakan penjelasan daripada Ustaz, di mana kita memang sedia maklum bahawa pendermaan organ diharuskan dari segi Islam, tetapi dalam keadaan manakah ianya dibolehkan menjadikan haram daripada segi Islam? Terima kasih, Ustaz. Okey, terima kasih Puan Jamaliah Karyo. Ini Karyo ni Jawa barangkali kan? Tapi Jawa tetap Melayu kata PM. Jangan bimbang. Silakan Ustaz, dalam keadaan manakah jadi haram pula? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Ada beberapa keadaan yang tidak disetujui oleh para ulama untuk kita memberikan organ. Antaranya dalam proses kita menjadikan ia sebagai suatu barang dagangan. Maknanya kita nak jual, encik nak berapa? Nak buah pinggang, sebelah berapa? Saya boleh jualkan. Tapi kita bukan nak jualan kita cari siapa-siapa dan sebagainya. Ini satu perkara yang tidak dibenarkan oleh para ulama. Yang dibenarkan ialah tabarruk, untuk memberi dengan rela hati, bukan berdasarkan konsep jual beli. Yang keduanya berdasarkan konsep la darara wala dirar, iaitu konsep tidak boleh memudaratkan si penderma dan juga tidak ada mudarat kepada orang yang menerima organ tersebut. Jadi dalam proses ini kita perlu melihat kepada sudut kesihatan. Maknanya pakar-pakar perubatan perlu duduk berbincang, melihat rekod perubatan orang yang nak derma macam mana, sesuai ataupun tidak, siapakah penerimanya sesuai ataupun tidak. Jadi bukan boleh buat begitu saja tanpa pemerhatian daripada pakar perubatan. Jadi kalau asas ini dijaga, maka ia ada keharusan ketika itu. Dan yang ketiganya juga ulama melihat bagaimana kita tidak wajar memberikan organ ini kepada dari sudut agamanya kepada orang yang kita katakan memusuhi Islam secara terang-terang. Bukan makna kepada golongan bukan Muslim tak boleh bagi, boleh. Orang Islam boleh menderma organ kepada bukan Muslim. Tetapi kalau orang tu orang yang sangat benci kepada Islam, memusuhi Islam dan sebagainya, maka ketika itu berasaskan konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong itu atas dasar kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong di atas dasar dosa dan juga permusuhan. Jadi itu yang dibahaskan oleh para ulama. Untuk bukan Muslim,
kita boleh memberi derma, tetapi kalau dia benci sangat kepada Islam, menzahirkan penentangan kepada Islam, maka ketika itu tidak wajar untuk kita memberikan. Bukan kata organ badan kita, nak bagikan hadiah kepada dia, nak buat baik pada dia pun tidak dibenarkan dalam Islam. Itu antara yang disebutkan oleh para ulama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kita ambil lagi persoalan yang kedua daripada Encik Muhammad Yun. Silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Ustaz, kita bercakap pasal penerimaan organ pada hari ini dan saya ingin nak bertanyalah kepada Ustaz, kalau dapat Ustaz dapat jelaskan hukum untuk orang Islam menerima organnya kepada orang yang bukan Islam. Okey Ustaz, tadi dah rasa dah jawab kan, barangkali Ustaz boleh tambah sikit lagi Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah. Saya nak sebutkan perkara ini ada dibahaskan dalam satu buku ini, iaitulah buku fiqh berinteraksi dengan non-Muslim yang diterbitkan tahun 2009. Ada dibahaskan dalam bab ni fiqh tentang perubatan. Dibicarakan soal orang Muslim derma darah kepada non-Muslim, hukumnya adalah harus. Orang Muslim mendermakan organnya kepada non-Muslim, dibahaskan dalam buku ni, hukumnya adalah harus. Cuma ada syarat-syaratnya. Jadi kita melihat kenapa harus di sini. Kita melihat bahawa berbuat baik kepada masyarakat, sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, itu termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita diminta untuk berbuat ihsan. Misalnya seorang anak, ibu bapanya bukan Muslim, anak itu tetap diminta wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik, berbuat ihsan, walaupun ibu bapa itu bukan Muslim. Dalam masalah soal zakat, kita ada konsep al-muallafah qulubuhum, orang yang dijinakkan hatinya, termasuklah golongan bukan Muslim, boleh diberikan zakat. Termasuklah kita boleh bagi hadiah kepada bukan Muslim dan sebagainya. Jadi dalam Islam tidak ada suatu larangan untuk kita berbuat baik kepada orang bukan Islam. Sebab itulah termasuklah pendermaan organ ini pun hukumnya adalah harus. Cuma ulama menetapkan kalau dia itu menentang Islam, buat program macam-macam untuk merosakkan Islam, merosakkan umat Islam, dan termasuk macam orang benci kita lah, orang bermusuh dengan kita, takkanlah kita nak buat baik kepada dia kan. Itu keadaannya. Jadi asasnya hukumnya adalah harus. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Kita ambil satu lagi soalan, barangkali untuk doktor lah, Datin Doktor Lela Yasmin ya. Muhammad Zafran ada soalan ke, silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit, pandangan doktor lah. Kadang-kala seorang penerima organ ni, dia tak sesuai dengan organ daripada penderma tu, sehingga mendatangkan komplikasi yang buruk dan mendatangkan hingga membawa maut kepada penerima. Jadi dalam hal macam ni, apa pandangan doktor? Okey, terima kasih Mak Zafran. Barangkali doktor boleh kaitkan ada yang perkara menyebabkan organ tersebut tak didermakan sebab bagi kesan negatif lah. Silakan. Ya, terima kasih atas soalan itu. Sebenarnya sebelum kita menyediakan atau menjalankan pemindahan organ itu, keserasian mesti, ujung-ujung untuk menetapkan keserasian organ itu mesti dijalankan supaya keserasian yang paling baik yang akan diadakan. Dan kalau organ itu tak serasi, sememangnya kita tak pindahkan. Tetapi walaupun ujian-ujian telah dijalankan, boleh juga terjadi komplikasi. Dengan komplikasi ini, ianya adalah satu daripada perkara yang penerima itu harus terima apabila dia menjalankan pembedahan. Dia mesti, apabila dia memberi kebenaran untuk mendapatkan pemindahan organ itu, ini adalah satu daripada komplikasinya. Bagi pihak hospital, pihak perubatan, sememangnya kita akan menjalankan semua yang perlu untuk menentukan risiko-risiko komplikasi itu diminimalkan. Tetapi kita tak boleh garanti yang tak terjadi. Dan memang ada terjadi di mana penerima itu mendapat pemindahan organ dan akhirnya walaupun pada awalnya nampak macam pemindahan itu berjalan dengan baik, tapi akhirnya terdapat komplikasi dan akhirnya orang itu meninggal dunia. Dan satu daripada perkara yang terbabit dengan ni ialah kita tak benarkan penderma untuk mengetahui siapa penerima, dan penerima pun tak boleh, keluarga penerima, memang penerima dah meninggalkan, tapi keluarga penerima pun tak boleh tahu siapa penderma. Sebab walaupun pemindahan organ itu dikatakan ada 90% kejayaan, tapi ada 10% yang mungkin tak berjaya.
Jadi kita tak boleh cakap yang orang ni akan menjadi 90%. 10% tu masih ada. Jadi kalau terjadinya kematian ataupun apa-apa komplikasi, ini boleh menyebabkan kesedihan yang bertambah kepada keluarga penerima. Jadi sebab itulah kita tak nak keluarga penerima dan penderma untuk mengetahui di antara mereka. Okey. Saya tanya Ustaz Nizam contoh. Kalau kita lihat statistik penderma di kalangan orang Islam ni memang kurang sangat-sangat doktor kan? Ya. Memang kurang yang banyak yang non-Muslim. Satu kebimbangan biasa berlaku Ustaz Nizam ialah mereka bimbang takut kalau nanti seksa mayat lah. Bapa lah nak seksa mayat. Dia kata biarlah dia mati elok-elok. Kenapa nak bedah-bedah lagi badan dia, nak keluarkan jantung lah, nak keluarkan buah pinggang nanti. Seksa mayat tu memang sinonim dengan budaya Melayu yang memang kita lihat sampai sekarang lah. Ya. Jadi apakah pesanan Ustaz dalam bab seksa mayat ni, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Memang alhamdulillah masyarakat kita memang menghormati mayat lah. Kalau ada kematian, kalau ada jenazah itu mereka memang ambil berat. Ini satu perkembangan yang baik, satu perkembangan yang positif. Dan kebimbangan itu memang ada asasnya berasaskan suatu riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa mematahkan tulang mayat itu sebagaimana mematahkan tulang orang yang hidup. Mematahkan tulang mayat sebagaimana mematahkan tulang orang yang hidup. Maknanya kalau kita patahkan, kita lukakan orang yang hidup pun bersalah, dosa. Apatah lagi kalau mayat itu, walaupun mayat itu tidak bernyawa dan sebagainya. Itu maknanya kebimbangan itu ada asas. Tetapi kita melihat di sini keperluan dan juga kepentingan ataupun kebaikan daripada pendermaan organ itu sendiri. Sebab apa? Sebab kita melihat selepas mayat itu ditanam, mayat itu biasanya akan habis begitu saja, jadi abu, jadi bangkai dan sebagainya. Jaranglah kita jumpa mayat yang kekal kecuali mayat yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebanyakannya akan habis begitu saja, jadi dimakan ulat dan sebagainya. Apa salahnya kalau sebahagian daripada organ-organ tertentu yang perlu untuk dipindahkan kepada orang yang lebih memerlukan bantuan. Yang nak pindah tu bukannya seluruh badan. Tangan ni potong, ambil bagi kawan ni, kaki ni potong. Yang tu tidak ada masalah sebab kalau tak ada tangan pun boleh hidup lagi. Tetapi ini yang masalah sangat-sangat darurat, buah pinggang kalau tak ada, susah dia nak dialisis, nak hidup susah dan sebagainya, jantung. Jadi keperluan itu sangat mendesak. Jadi sebab itulah dalam fiqh silam pun dia ada keperluan juga. Misalnya kalau seorang ibu yang dalam kandungannya ada baby, dia meninggal dunia, ulama silam kata boleh dibelah perut itu untuk menyelamatkan bayi tersebut. Tak disebut tentang masalah tidak menghormati mayat. Masih lagi menghormati mayat tetapi ada keperluan untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan. Bukan kata manusia saja, bahkan ulama melihat kadang-kadang kalau si mayat itu dalam perut dia itu ditelan emas, mutiara dan sebagainya, boleh juga dibelah perutnya untuk mengambil harta tersebut. Maknanya ulama silam juga telah membahaskan masalah belah perut mayat ini untuk mengambil barang-barang tertentu yang ada dalam perut mayat. Jadi persoalannya kita menghormati mayat dan saya yakin proses untuk melakukan pemindahan daripada yang mati ini pun bukan dia buat tepi longkang dan sebagainya, dia jaga elok, tertib, prosedurnya cukup baik, tidak ada masalah dan dijaga dengan elok. Jadi soal menyakiti mayat itu insya-Allah tidak timbul sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz. Mana bedah cara elok, jahit pun cara elok macam orang hidup juga. Saya tanya Datin doktor lah tentang masalah mati otak ni. Biasa kita dengar mati otak artinya matilah orang tu. Tapi jantungnya duk-dap lagi kita nampakkan mesin tu memang dan ada degupan jantung. Tapi biasanya ada degupan jantung hidup lagi lah kan. Tapi kenapa diklasifikasikan sebagai dah mati? Silakan doktor. Okey, kalau kita tengok konsep mati ni, kalau kita tengok cara orang mati seperti biasa di mana jantung tu berhenti, kita tak bernafas. Apabila pihak doktor nak nak memastikan orang tu dah mati, sebenarnya dia akan tengok pada anak mata. Kenapa? Sebab dia nak tentukan selepas jantung tu berhenti, selepas orang tu dah yang seperti kita faham kematian, dia nak pastikan memang orang ni betul-betul mati sebab dia dah mati otak. Jadi kematian otak di sini terjadi pada akhirnya bila kita mati kerana serangan jantung atau kita mati kerana apa-apa sebablah yang jantung kita berhenti.
yang kematian otak tu akan mati juga pada akhirnya. Barulah kita kata orang tu dah mati. Kalau orang tu ada menunjukkan tindak balas, walaupun jantung tu tak bermula atau tak berjalan, pihak doktor akan terus membuat CPR. Sebab kita kata masih ada lagi harapan. Jadi, tapi apabila kita berkatakan tentang konsep mati otak di sini, mati otak di sini terjadi apabila orang itu otaknya mati dulu. Tapi oleh kerana dia pada waktu itu sedang diberi bantuan pernafasan mesin dan walaupun dia tak bernafas, jantungnya masih berdegup. Tetapi akhirnya organ-organnya akan mula rosak sebab orang yang dah otaknya yang mati, organ-organnya akan rosak dan akhirnya jantungnya akan berhenti. Jadi pada waktu itu pihak doktor akan menjalankan ujian-ujian untuk memastikan adakah orang ini sudah mati otak. Dan doktor yang menjalankan ujian ini adalah doktor yang bertauliah dan mesti tidak ada kena-mengena dengan transplant. Ianya adalah satu cara pengesahan kematian. Dan apabila dia telah disahkan mati dan ujian yang dijalankan untuk memastikan sama ada orang ini mati otak atau tidak, memang kriteria-kriterianya memang mesti ada peraturan-peraturannya dan kalau tidak memenuhi peraturan itu tidak bolehlah dikatakan orang ini mati otak. Dan apabila dia telah disahkan mati otak, pihak doktor akan berhentikan mesin pernafasan walaupun jantungnya masih berdegup. Sebab kita tak tunggu sehingga jantung itu berhenti, tetapi kita pasti jantung itu akan berhenti. Oh, itulah maknanya mati otak bererti kematian yang sebenarnya. Okey, apa kata kalau kita berehat seketika datanya, kita jumpa lagi selepas ini dengan Derma Organ. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua penonton-penonton setia Al-Kuliah pada petang Jumaat sangat mulia ini sebab anda sampai sekarang masih lagi dengan tajuk kita Derma Organ dan kita sebenarnya berada bersama-sama dengan keluarga yang pernah mendermakan organnya kepada pesakit yang lain dan akhirnya pesakit tersebut boleh hidup seperti biasa. Sampai sekarang saya nak berkomunikasi dengan Cik Ruslan Awang lah sebagai ayah kepada anaknya yang pernah mendermakan organ kepada orang lain. Saya tanya Encik Ruslan, apakah yang telah mendorong Encik untuk beri kebenaran, beri restu, beri izin bagi membuat pemindahan organ anak Encik tersebut? Silakan Encik Ruslan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebenarnya saya terpanggil lah untuk mendermakan organ anak ini disebabkan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat lah. Saya rasa sebab saya pernah terbaca dalam media dan juga surat khabar yang memaparkan tentang kisah-kisah mereka-mereka yang memerlukan bantuan seperti penerimaan organ khususnya. Jadi dari situ saya terpanggil untuk mendaftarkan diri sebagai penerima organ bersama-sama keluarga. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memilih saya untuk membuat satu pengorbanan besar, mendermakan organ anak saya kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan selain daripada itu juga saya sebenarnya ingin mencontohilah sirah Nabi Ibrahim AS dan anak beliau Nabi Ismail AS yang mana telah melakukan satu pengorbanan yang besar untuk menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari situ saya bersama-sama keluarga telah bersepakat untuk memutuskan untuk mendermakan organ anak kami kepada penerima berkenaan. Ya, terima kasih Encik Ruslan. Itulah merasai tanggungjawab kepada masyarakat dan orang kata apa nakkan kepada ganjaran daripada Allah Taala nak jadi macam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa pun saya nak tanya dari yang menerima organnya pula yang tadi itu kan. Saya nak tanya dari Cik Mano Fikri, apakah perasaan
selepas dapat organ yang baru, ada bezaan tak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bagi menjawab soalan tadi, saya pertama kali saya rasa bersyukurlah kerana mendapatkan penerimaan organ ni. Saya rasa ia bagaikan satu nyawa bagi saya, nyawa baru. Saya banyak benda yang saya boleh buat sekarang ni kalau nak dibandingkan dengan apa yang saya tak boleh buat sebelum ni. Jadi saya rasa sangat-sangat bersyukurlah kehadrat Ilahi dan juga kepada keluarga penderma yang telah mendermakan. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Mak Fikri. Itulah kita telah mendengar isi hati daripada keluarga penderma organ dan juga yang telah menerima organ. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka berdua ni mendapat ganjaran setimpannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun saya nak tanya kepada yang bahagia Datin tentang satu soalan email. Nick dia kata apa? Assalamualaikum, saya dah lumpuh. Barangkali dia tengok TV sekarang ni ya. Saya dah lumpuh. Saya macam nak derma jantung, tapi saya risau jika keluarga tak bagi. Itu persoalan dia. Macam mana Datin? Nasihat. Assalamualaikum Nick. Kalau nak menderma jantung, pendermaan tu hanya boleh dijalankan selepas kematian. Jadi kalau memang terasa terpanggil ada niat nak menderma jantung, mesti berbincang dengan keluarga. Sebab apabila terjadi kematian, memang kita akan bercakap dengan keluarga dan kita mesti mendapatkan kebenaran keluarga. Dan saya rasalah kalau keluarga tahu ini niat murni Cik Nick dan selepas yang nak menderma selepas kematian, bukan sekarang sekarang tak boleh. Sebab pendermaan jantung kalau derma pada waktu hidup memang akan menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi kalau pihak keluarga tahu ini adalah niat murni Cik Nick, saya rasalah sebagai insan yang mempunyai keprihatinan, saya rasa mereka tentu akan memberi kebenaran kalau mereka tahu ini adalah niat Cik Nick sendiri. Datangnya daripada mulut Cik Nick sendiri yang memberitahu. Okey Datin. Ini saya tanya Ustaz Mak Nizam. Soalan email ni bagus juga. Nur tanya, kalau saya menderma organ kepada non-Muslim dan Ustaz dia membuatkan perkara-perkara haram, buat maksiat, buat dosa, adakah saya juga akan dapat dosa ataupun maksiat yang dia buat itu sebab organ saya ada pada dia? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Dia macam inilah. Kita ada duit, kita bagi sedekah kepada seseorang, bagi hadiah kepada seseorang. Jadi asalnya duit itu milik kita. Jadi kalau kita guna dalam jalan benda yang halal, halal lah dapat pahala. Kalau kita guna benda haram, haram lah dapat dosa. Kemudian kita bagi kepada seseorang. Jadi milik kepada seseorang itu. Jadi hal ini, perpindahan itu menyebabkan tanggungjawab harta yang diberikan itu kepada orang yang menerima. Kalau dia gunakan dengan cara baik, baiklah untuk dia. Kalau guna dengan cara yang tak baik, tak baiklah untuk dia. Orang yang memberi ketika itu sudah tidak mempunyai tanggungjawab lagi ketika itu. Jadi dalam soal ini kita memberikan organ. Kita memberikan organ. Jadi kalau organ kita berada dalam badan kita, contoh tanggungjawab kita lah. Bila pindah tu tanggungjawab orang yang seterusnya. Jadi dalam soal ini, soal dosa dan pahala ini berkait dengan keseluruhan tubuh badan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Sadaqallahul azim. Maknanya tidak menanggung satu individu akan dosa yang dilakukan oleh individu yang lain. Jadi masing-masing bertanggungjawab. Jadi dalam soal ini kita telah melihat bahawa keharusan pendermaan organ dan keharusan pendermaan organ daripada Muslim kepada bukan Muslim. Itu adalah harus sebenarnya. Kemudian selepas itu dia nak buat apa, itu tanggungjawab bagi dia. Yang penting kita cuba melakukan kebaikan berdasarkan konsep ihsan, berdasarkan konsep tolong-menolong di atas dasar yang baik. Yang lain itu terserah kepada individu yang menerima tersebut. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, satu lagi soalan Ustaz Nah ni. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar cakap-cakap bahawa kalau kita menderma organ, pada hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak sempurna. Apakah betul Ustaz? Silakan. Baik. Barangkali ini juga menyebabkan masyarakat bukan Muslim rasa tak berani nak derma. Yalah, derma kornea mata, bangun esok tak ada kornea mata. Derma hati, bangun esok tak ada hati pula. Derma jantung, bangun di akhirat pula esok tidak ada jantung dan sebagainya.
Ini sebenarnya cakap-cakap kepahaman yang tidak benar sebenarnya. Bila kita mati, seluruh anggota badan kita ni akan hancurlah, kita katakan. Jadi kalau kita pergi buka mana-mana kubur dan sebagainya, tak ada apa dah, tinggal tulang, belulang dan sebagainya. Barangkali ada gigi sikit ya. Yang lain tu kulit-kulit semua akan hancur dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak akan membangkitkan kita semula dengan keadaan tubuh badan yang baru ketika itu, organ-organ yang baru dan sebagainya. Jadi persoalan kalau kita derma jantung, di akhirat kelak tak ada jantung, persoalan itu tidak timbul. Derma buah pinggang dua belah, lepas mati, bangkit di akhirat kelak tak ada buah pinggang, persoalan itu tidak perlu timbul. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya nak tanya yang bahagian Datin Doktor lah. Bagaimana penerimaan rakyat Malaysia untuk tampil sebagai pendaftar dan orang kata penderma yang sebenar, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Saya lihat katalah untuk mendaftar mengundi pun payah sebenarnya yang agama Islam Melayu ni kan, tapi derma orang macam daftar ni, silakan. Walaupun bilangannya masih rendah, tetapi syukur alhamdulillah saya rasa ada peningkatan. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, memang ada peningkatan terutama di kalangan orang Melayu, orang Islam. Dan kalau kita bandingkan, selalunya daripada 147,000 atau 148,000 yang telah berdaftar sehingga kini, 58% adalah dari kaum Cina, 25-27% daripada kaum India dan 16% daripada kaum orang Melayu. Tapi kalau kita lihat kurang daripada 5 tahun dulu, ianya adalah 4% saja. Dan kalau kita tengok peningkatan ni pada tahun lepas, selalunya orang Melayu ni, kaum Melayu ni di tangga ketiga, di tangga ketiga. Tapi pada tahun lepas, buat pertama kalinya orang Melayu, bilangan orang Melayu yang telah berdaftar adalah lebih tinggi daripada bilangan orang India yang dalam berdaftar. Dan kita nampak yang trend graf tu memang meningkat dan meningkat. Dan apa yang saya rasakanlah yang mengapa mereka masih rasa sangsi ataupun mereka rasa was-was nak berdaftar adalah kerana walaupun mereka tahu ada agama membenarkan dan ada fatwa semua, mengapa mereka berasa begitu sangsi? Sebab mereka takut. Mereka takut nak fikirkan tentang kematian, nak fikirkan nak bersiap sedia tentang kematian. Sedangkan kita tahu kita mesti hidup seperti kita akan hidup 1000 tahun, tapi kita mesti bersiap sedia macam kita akan mati besok. Tapi orang tak mahu fikirkan. Jadi kalau kita dapat atasi perasaan takut, dan perasaan takut itu menyebabkan mereka tidak, kadang-kadang walaupun banyak maklumat di luar sana, mereka tak mau mendapatkan maklumat ni. Saya rasalah ini pernah ada orang berkata pada saya, saya takut nak datang dekat ceramah ni nak dengar. Tapi apabila saya paksa diri saya datang dan saya dengar, tak takut pun, dia kata tak ada apa yang nak takut pun. Datin, saya nak menyamput sikit. Sebab mereka takut ni yang pertama sebab tadilah kadang-kadang salah faham. Mayat terseksa, mayat sakit satu. Yang kedua sebab tadi non-Muslim kalau buat dosa. Yang ketiganya ialah sebab orang kata apa, takut tak sempurna. Jadi apa kata kalau kita berehat seketika ya, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah, satu anugerah daripada Allah organ-organ kita. Kalau organ kita sihat sebenarnya, jagalah organ kita. Apapun saya teruskan ambil soalan dari email yang banyak pada petang ini sebenarnya, tapi soalan dah terjawab dah sebenarnya tentang non-Muslim, sakiti mayat, pahala dosa dan sebagainya. Ada satu soalan cukup menarik Ustaz Muhammad Nizam ya. Ni Liza dia tanya ni. Ustaz, Assalamualaikum. Saya dah daftar dah nak derma organ bila saya dah mati nanti. Tapi masalahnya ialah keluarga tidak mengizinkan. Cuba bayangkan Ustaz, kalau isteri mendaftar, suami tak redha, suami tak izin. Apakah jadi masalah di sana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Saya ingat dalam masalah ini kita perlu perbincangan di antara keluarga lah. Sebab apa? Sebab sudah tentu apabila ada insan yang meninggal dunia, insan-insan sekitarnya yang menyayanginya akan mengambil berat
terhadap mayat tersebut. Sama ada bagaimana nak menguruskannya, sama ada nak bawa bilik operation theater tu nak dibelah ataupun tidak dan sebagainya. Jadi bergantung kepada insan yang hidup ini. Jadi persetujuan itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Jadi dalam masalah suami isteri ini, maknanya suami pun kalau boleh dapat izin daripada isteri, minta kebenaran dengan baik, minta redha, dan juga begitu juga dengan isteri. Jadi perbincangan itu merupakan asas yang penting. Dan barangkali dalam prosedur pun bukan sekadar izin daripada mayat barangkali, tapi persetujuan daripada keluarga juga merupakan satu proses yang penting. Wallahualam. Okey Ustaz, Datin Doktor, satu saat cukup menarik ni. Saya namakan panggil Z sajalah. Saya tahu namanya tapi Z. Dia kata apa? Saya adalah penagih dadah. Okey. Dan adakah layak ke saya menderma organ sebab saya tidak ada sebarang penyakit kronik. Tapi baguslah penagih dadah macam ni dia sanggup sampai tahap ini. Silakan Datin. Okey, penagih dadah kita ada sedikit masalah sebab kita takut kita kena tahu bagaimana dia menagih dadah, sama ada dia menagih dadah secara makan ataupun secara cocok. Dan kalau dia buat menagih dadah ni secara cocok, dan ada kemungkinan dia berisiko tinggi untuk mempunyai penyakit-penyakit berjangkit seperti hepatitis dan juga HIV dan juga lain-lain penyakit seperti begitu. Jadi untuk menyelamatkan atau menentukan yang penerima tidak mendapat penyakit-penyakit sebegini, kita memang tidak boleh menerima organ-organ yang telah didermakan daripada mereka yang ada sejarah menagih dadah. Jadi itu termasuk untuk darah juga. Dan bukan saja kita akan buat ujian tertentu, ujian darah untuk menentukan sama ada orang ini ada penyakit yang berjangkit itu, tetapi sejarah kesihatan dan sejarah sosial seperti ini memang kita ambil kira amat mustahak, dan sekiranya memang ada sejarah yang menyatakan dia menagih dadah, kita mengucapkan terima kasih, tapi maaflah kami tak dapat Terima mengambil. kasih atas keprihatinan anda, memang ya. ada. Kita memang amat mengucapkan terima kasih, tetapi kita maaf kita tak dapat mengambil organ itu. Satu seminit je doktor yang saya tanya ni. Sebab ada satu soalan email tanya, apa definisi organ tadi tu? Sebab saya tanya, boleh tak saya derma rahim, dia kata. Jadi organ apa organ tu? Jantung, paru-paru apa? Okey, organ yang ada yang boleh didermakan adalah jantung, hati, paru-paru, buah pinggang. Rahim ni sebenarnya ada pernah orang dah cuba di Saudi. Mereka dah cuba nak pindahkan rahim, sebab rahim ni dia macam incubator untuk bayi, tapi masih lagi belum berjaya. Tapi tunggulah berapa tahun lagi mungkin berjaya. Tapi buat masa ni kita tak nak rahim. Tak ada pemindahan rahim di negara ini. Ya, kita perlu yang lain tadi ya. Yang lain tu menyelamatkan nyawa, yang rahim tu tak tentu lagi. Okey Ustaz Nizam, barangkali kesimpulan ringkas Ustaz tentang cerita kita tentang derma organ. Silakan Ustaz, kesimpulan. Baik, terima kasih. Kesimpulan saya ialah dari sudut agama tidak ada masalah untuk kita menderma organ. Tidak ada masalah langsung. Jadi kalau kita ragu-ragu khawatir dengan masalah hukum agama, saya jelaskan bahawa para ulama contemporary majoriti mereka setuju bahawa ia adalah harus. Cuma kita perlu mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan bagaimana proses pendermaan darah itu. Dan begitu juga dalam proses pendermaan organ ini, ia melangkaui batasan agama dan juga bangsa. Maknanya seorang Muslim boleh memberikan organnya itu kepada bukan Muslim. Soal di akhirat kelak bagaimana tubuhnya kekurangan organnya itu tidak timbul. Kerana apa? Allah Ta'ala akan ciptakan, akan bangkitkan dalam keadaan yang sempurna. Kerana apa? Di akhirat ia bergantung kepada amalan kita, sama ada baik ataupun tidak baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Nizam. Anda semua dermalah organ anda demi menyelamatkan nyawa insan yang lain yang sangat memerlukan organ kita. Apa pun perempuan, terima kasih kepada bagi Ustaz Nizam Abdul Qadir dan juga yang bahagia Datin Dr. Fadilah Zawiyah Lela Yasmin Mansur yang turut hadir bersama pada petang ini, dan juga kepada penerima jantung iaitu Muhammad Fikri, dan juga kepada keluarga penderma organ Ruslan Awang, dan juga semua yang hadir dalam studio pada petang ini. Dan insya-Allah perempuan ya, di luar studio sana kita akan jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang lain pula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tinggal.